Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi untuk bicara karya novel Kepada Adinda Yang Jauh di Mata, karya Mahizan Hussein. Okey, bersempena dengan kempen Dekad Membaca Kebangsaan 2020 peringkat negeri Pulau Pinang. Seronoknya membaca. Okey, baik. Saya diberi tugasan untuk menjadi pembicara kepada novel Mahizan Hussein Kepada Adinda Yang Jauh di Mata. Tapi sebelum tu, saya tahu ramai di kalangan kita hari ini sebelumnya dan akan datang sebenarnya memang sudah pun mengenali siapa pengarang terkenal ini. Beliau bukan sahaja mengarang novel, beliau juga adalah penulis skrip. Tetapi orangnya adalah orang yang selalu suka berada di belakang tabir, suka tidak menunjukkan dirinya di luar atau di depan kamera. Baik, saya bacakan sedikit dulu sebelum saya pergi lanjut kepada novel yang akan dibicarakan. Saya bacakan sedikit biodata pengarang. Mahizan Hussein dilahirkan di Pulau Pinang. Kerana ini adalah membaca peringkat negeri Pulau Pinang, jadi pengarang atau penulis yang kita tonjolkan, yang kita tampilkan adalah pengarang dan penulis daripada Pulau Pinang. Dilahirkan di Pulau Pinang, penulis sepenuh masa sehingga ke hari ini. Karyanya Mat Piah dan Mr. Blackway memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia 2010. 2011 kategori drama. Dua novelnya Cahaya Delima dan Jogo Simo telah disenarai pendek Hadiah Sastra Perdana Malaysia 2010-2011 dan 2012. Raka adalah novelnya yang memenangi Hadiah Sayembara Fiksi 2018. Telah menghasilkan novel antologi bersama penulis lain, kumpulan drama TV, skrip drama TV dan drama episod TV. Novel terbarunya ialah Kepada Adinda Yang Jauh di Mata, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2020. Kiranya ini adalah hasil kreatif beliau yang terbaru. Baik, tak cukup kalau setakat saya sebut hanya beberapa novel saja tadi. Saya nak juga sebut beberapa novel lain dan juga kumpulan drama TV seperti Cinta Seorang Genius. Ini adalah juga karya pengarang yang akan kita bicarakan. Dari Mario ke Florence, Cahaya Delima, Dari Sinar Matamu, Kota Bara, Narsis, Raka. Apabila saya mengkaji tentang penulis ini, saya jumpa banyak di dalam Goodreads peminat atau pembaca novel beliau bercakap tentang novel yang ditulis, mahu itu terbitan fiksi ataupun ITBM ataupun DBP. Dan antaranya adalah mereka sebenarnya kebanyakan pembaca karya Mahizan Hussein ini sebenarnya suka kepada cara beliau mengolah cerita, cara beliau menyusun peristiwa-peristiwa. Jadi kalau katakan kita terus juga tahu kenapa begitu banyak karya yang hebat yang dihasilkan oleh pengarang ini, kita juga kena tahu bahawa pengarang ini juga meminati antara pengarang-pengarang lain yang hebat. Beliau meminati atau mengidolakan orang-orang yang hebat seperti A. Samad Said, Pramodia Anantatur, Iwan Simatupang, Seno Gumira Ajidharma dan ada beberapa lagi yang sempat saya baca tentang perjalanan kreatif beliau. Baik, terus saja kepada novel Kepada Adinda Yang Jauh di Mata. Saya kalau katakan kalau kita tengok pada novel ini,
Kalau kita balik ke belakang, biasa kalau kita nak beli novel, kita akan tengok apa yang ditulis di belakang. Saya bacakan sedikit. Biar macam pembicara karya yang sekali secara tak langsung mempromosi terus karya beliau. Sebab ini adalah terbitan terbaru tahun ini ya. Kepada adinda yang jauh di mata, seorang lelaki biasa yang tidak bahagia, seorang gadis dan kafenya, seorang pelukis mural dan warna-warnanya, seekor kucing gemuk yang suka mencakar sofa, sebuah kedai buku dan hari-hari terakhirnya, semua dipertemukan dalam satu cerita. Apabila saya mendapat tugasan untuk membicarakan karya beliau, pertama sekali saya akan tengok pada watak-watak yang ada. Jadi ada beberapa watak yang besar dan watak-watak penting di dalam karya ini. Dan mereka inilah adalah orang yang tersenarai di belakang kulit buku. Antaranya adalah Ruhi, Mulia, Maxwell Perkin ini adalah kucing gemuk yang suka mencakar sofa. Azrai adalah sahabat baik kepada Ruhi. Hanif, Azrai, Lutfi dan Ruhi adalah antara anggota ahli kelab putus cinta. Puspa adalah pemilik kafe tempat Ruhi bekerja sebagai pengambil pesanan makanan, melayani pelanggan di kafe tersebut. Ivana Pereira, sahabat baik Puspa, seorang pengembara dan sukarelawan yang selalu ke kem-kem pelarian seperti Lesbos di Greece dan Rajasthan. Antara yang menarik juga ada yang ingin saya ketika saya membaca novel ini ya, saya mencari apa temanya. So apabila saya habis baca, saya jumpa dengan satu tema sebenarnya. Novel ini bertemakan pencarian hala tuju dalam kehidupan seorang lelaki bernama Ruhi. Bermula dengan putus cinta dengan kekasih pertamanya yang bernama Mulia, yang tadi saya sebutkan antara watak-watak yang ada di dalam novel ini. Kemudian Ruhi ini kehilangan pekerjaan. Tadi dia putus cinta ya, lepas tu dia kehilangan pekerjaan dan telah menerima skim pemisahan sukarela. Kerana Ruhi ini adalah seorang pekerja kilang, belajar hanya sampai tingkatan 5, kemudian merantau ke Pulau Pinang dan mendapat pekerjaan di Pulau Pinang sebagai operator pengeluaran, tetapi di sini disebut sebagai technical pakar. Maaf ya, nanti mungkin saya tersalah sebut, marah pengarang kat saya ya. Beliau adalah pakar teknikal pembuat kilang Amerika. Wah, nama dia hebat, tapi sebenarnya dia adalah operator pengeluaran untuk kilang Amerika yang mengeluarkan produk cakra keras untuk pasaran luar negara. Jadi pada ketika saya baca ya, plot cerita ini sebenarnya santai tetapi agak sukar dijangka. Kenapa agak sukar dijangka ya? Kenapa saya kata begini? Pertama ya, pembaca akan bertemu tentang maklumat bahawa Ruhi ini adalah seorang lelaki berusia 24 tahun, sebatang kara dan pernah mempunyai trauma semasa kecilnya. Apa trauma dia? Trauma dia, beliau mempunyai seorang ayah yang panas baran dan selalu bertindak agresif. Jadi kalau kita ni dah biasa baca novel ya, kita dah boleh agak dah apa yang akan berlaku. Kalau inilah penampilan Ruhi yang diterangkan oleh di dalam novel ini, maka kita boleh rasakan bahawa okey, akan ada sesuatu yang agresif di dalam pada watak Ruhi dan pada cerita ini. Okey, saya bacakan lagi ya. Pada usia 7 tahun, Ruhi ini yang dikatakan trauma ini menyaksikan ayahnya menikam ibunya bertubi-tubi dan kemudian menikam diri sendiri hingga menyebabkan kedua-duanya mati. Andaikan, cuba kita bayangkan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun menyaksikan kejadian seperti ini, apa yang kita boleh jangka di masa hadapan? Okey, pada waktu itu ya, Ruhi ini mengalami trauma yang panjang, terpaksa menghadiri kaunseling bertahun-tahun, membesar sebagai budak penakut
takut gelap, takut bau aneh, takut laut, takut tempat tinggi, takut benda-benda tajam, sampai digambarkan di dalam novel ini gunting dan pisau di dalam rumah Ruhi ini dibungkus rapi. Jadi dari situ je kita jumpa saja perenggan ini, kita dah boleh mengandaikan apa yang berlaku. Membaca akan penyataan yang saya berikan tadi itu, pembaca akan mula mengandaikan plot atau hala tuju cerita ini. Pastinya kita akan terfikir novel Kepada Adinda yang Jauh di Mata ini berkemungkinan besar adalah genre thriller. Pembunuhan mungkin akan berlaku. Kelakuan abusif misalnya akan berlaku. Jenayah yang berulang. Kenapa sebut jenayah berulang? Sebab tadi dia dah lihat keganasan, pembunuhan dan sebagainya. Berkemungkinan akan ada berlaku jenayah berulang dan sebagainya. Akan tetapi bila kita tengok lagi seterusnya masih di dalam bab 1, 2 Kemudian setelah menghadiri majlis perkahwinan bekas kekasih, miserable, kehidupan Ruhi ini agak terumbang-ambing. Nanti kita akan nampak dia ni betul-betul ada masalah psikologi. Dia suka bermonolog atau berfikir secara berlebih-lebihan. Tetapi juga seorang lelaki yang berjiwa kental, tenang. So dalam konteks ni, sang kekasih menyatakan ingin berkahwin dan akan berkahwin dengan lelaki lain. Maka mereka tamat hubungan percintaan mereka, dan si perempuan itu tadi meminta supaya dia tidak hadir ke majlis perkahwinan. Tapi apa yang dibuat Ruhi Ruhi ini kemudian setelah menghadiri majlis perkahwinan bekas kekasihnya, watak ini mula mencabar dirinya dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Sebab tadi saya sebut dinyatakan bahawa Ruhi ini penakut, takut gelap, takut laut, takut tinggi dan sebagainya. Tapi selepas menghadiri perkahwinan bekas kekasih itu, beliau cuba mencabar diri dia, pergi memancing bawah jambatan Pulau Pinang dan mencabar ketakutan diri sendiri. Di sini pembaca akan bertemu dengan kisah Pakcik Tiang 56. So siapa yang tahu orang-orang Pulau Pinang ni, dia memang tahu akan ada kisah ni, bahawa di semua tiang tu ada pemancingnya. Tiang 56 ni saja tak ada orang pergi. Dan pengarang ini Mahizan Husin memasukkan peristiwa tersebut dengan sangat bijak. Lucu itu adalah kelucuan yang sangat bijak. Bermula kepada cara Ruhi ingin mencabar diri, mencabar ketakutan sendiri. Jadi dia mengajaklah sahabat baik dia, Azrai, untuk pergi ke tiang 56. Jadi apa yang menarik, saya nak bacakan pada yang sedang menyaksikan di sini. Kedua-dua ini pergi memancing di tiang 56. Kemudian mereka keletihan, mengantuk lalu tertidur. Tiba-tiba, sebab mereka pergi dengan bot, tiba-tiba berbunyi dehem seorang lelaki, dan lelaki itu adalah seorang pakcik, pakcik tua. Okey, ini saya bacakan di muka surat 28-29. Pakcik nak tumpang pancing kat sini dengan hampa. Boleh tak? Hati Ruhi rasa lega bila tengok wajah pakcik tua dari suluhan lampu picit. Boleh, kata Ruhi. Lampu picit segera dimatikan. Rasa kurang ajar pula bila menyuluh tepat ke wajah pakcik itu. Baik. Ruhi kumur mulut, kemudian dia mengajak pakcik itu untuk minum sama-sama dengan mereka. Hampa tidur lama sungguh. Pakcik ada di sini dekat sejam dengan hampa punya orkestra. Berdengkur lah ni. Kami mengantuk pakcik makan nasi kandak tadi. Okey, memang nuansa Pulau Pinang terkesan sangat besar, sangat banyak di dalam novel ini. Kemudian dia pelawa pakcik ini minum. Kemudian pakcik ini tanya, hampa dari mana? Kami kerja sini. Saya orang Johor, dia ni orang KL. Oh, pakcik datang dengan siapa? Kata Ruhi. Pakcik mai tumpang kawan. Dia pi merambuh mana tah? Kalau pakcik nak balik nanti boleh tumpang kami kalau kawan pakcik tak datang, katanya. Kalau kawan pakcik tu tak datang, boleh juga. Pakcik memang suka tumpang orang. Lepas tu apa lagi yang dicakap pakcik selalu pancing sini. Okey, dengar ini ayat dia. Dulu masa pakcik tak mati lagi, selalulah pakcik mai pancing sini. Dan kedua-dua sahabat ini tidak sedar apa yang diulang di situ, apa yang dikatakan di situ.
Kemudian ruhi ini yang perasan. Sebelum pakcik mati, berlakulah kelam kelibut di situ, terjun masuk dalam bot. Yang dicucuk di situ bukan kunci bot ya, tetapi kunci kereta. Kemudian berlaku lagi hal, saya rasa bila kita baca novel ini dan kita bertemu dengan perkara-perkara yang tidak dijangka. Pada asalnya kita rasa ruhi ini akan ada masalah psikologi. Kemudian kita tengok pula dia dipertemukan dengan roh-roh yang boleh dikatakan menakutkan, dan dia memang menjadi legenda untuk pemancing di Pulau Pinang ya. Kemudian waktu itu saya mengandaikan, cerita ni dah mengarah kepada thriller dah. Ruhi ni akan berkawan dengan seram dan sebagainya, dengan makhluk-makhluk seram dan sebagainya. Saya menunggu. Saya baca terus. Saya menunggu supaya mungkin pakcik ini akan tumpang ruhi dan tinggal dengan ruhi dan sebagainya. Dan pakcik tiang 56 itu tidak muncul-muncul lagi. Jadi di situ saya nampak pengarang ini sebenarnya bermain dengan tanggapan-tanggapan yang akan ada pada kalangan pembaca dia. Kemudian ya, seterusnya ya, kenapa saya kata saya menjangkakan ruhi ini akan menjadi filem pula. Novel ini akan menjadi novel thriller seram dengan semua pengenalan tentang watak ruhi. Pemikirannya sebenarnya tidak stabil. Kalau lihat daripada awal ya, pemikiran ruhi ini tidak stabil. Hala tuju hidupnya tidak jelas. Perbualannya dengan sahabat Azrai juga terkesan sangat bermasalah, sangat problematik. Kerana pada setiap perbualan mereka tidak ada nada yang serius dan bersungguh-sungguh menanggapi kehidupan. Dan ruhi ini terkesan sangat berfalsafah ketika menyampaikan pendapatnya tentang cinta, tentang hidup. Contoh penyataan ya, saya ambil. Siapa nak baca novel ni, nanti anda akan jumpa dengan penyataan-penyataan yang bagi saya agak hebat di situ. Contoh penyataan daripada ruhi ya, cinta itu seni bina dalam emosi. Kita juru binanya. Okey, penyataan yang lain. Cinta adalah batu bata yang kadang-kadang runtuh, kadang-kadang terbina kukuh. Selain itu ya, orang kecil di kota besar, kata-kata yang ditujukan kepada kawan dia. Kemudian dia menyatakan dia itu sendiri, ruhi itu sendiri adalah orang kecil yang suka bersembunyi di kota kecil. Bagi dia Pulau Pinang itu adalah kota kecil dan dia adalah orang kecil itu. Dan kata-kata seperti ini ya, kalau kita tengok secara realiti, kalau kita nak mencari realitinya, jarang orang bersembang. Cinta tu umpama batu bata. So saya nampak macam lelaki ini ada sesuatu yang tidak kena dengan arah pikirannya, arah hidupnya. Kemudian orang seperti ini ya, orang yang melihat dunia dan dunia di sekelilingnya, melihat kehidupan dan dunia di sekelilingnya dengan cara berbeza. Ruhi ini menanggapi sesuatu perkara dengan cara fikir dan pola fikir dia sendiri ya. Sebab itu jika kita baca novel ini, kita menyedari bahawa ruhi sering ditertawakan juga oleh kawan-kawannya kerana kata-kata dan pandangan yang berfalsafah itu tadi. Jadi pada bab kedua dan kisah Pakcik Tiang 56 itu hadir, saya mengandaikan atau mula mengagak cerita ni adalah tentang Pakcik Tiang 56 yang akan menumpang di kehidupan ruhi macam saya sebutkan tadi. Tetapi jangkaan itu sekali lagi meleset. Andaian saya itu tidak pun berlaku. Pada bab 3 dan bab 4 sebagai pembaca ya, saya mula merasakan tidak senang dengan sikap ruhi. Sikap buruk ruhi ni akan kelihatan sangat terang pada bab ketiga dan bab keempat. Pada bab ini sebagai pembaca kita akan sangat terganggu dengan sikap pemalas ruhi, suka curi tulang, sikap kurang sopan kepada penyelia kafenya. Penyelia kafe itu adalah orang daripada Nepal dan dia sangat rasis. Kenapa? Sebab marah arahan itu diterima daripada orang Nepal itu tadi. Kurang sopan pada pelanggan. Kalau setakat kena terjirus air panas atas kepala pelanggan tu tak ada masalah bagi dia. Kemudian di kehidupan ruhi, pada bab-bab ini kita akan terganggu dengan sikap ruhi dan Azrai. Mereka bukan lelaki yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaan dan dalam kehidupan mereka. Jadi bermula pada bab 5 dan rancangan jahat untuk mengenakan mamak restoran ada ya di dalam bab ini. Mereka ini berusaha atau menginginkan perubahan dan perubahan itu adalah bercita-cita untuk menjadi orang jahat.
Okey, katanya orang jahat tak pernah kena. Orang baik je asyik kena buli dan sebagainya. Jadi mereka sekarang ni ingin melakukan kejahatan. Rancangan yang sepatutnya telah berjaya sepatutnya rancangan untuk mengenakan mamak restoran tempat mereka selalu makan ini, mengenakan ini dalam istilah mereka mau makan sebanyak-banyaknya, ambil barang-barang atau lauk-lauk yang mahal, kemudian mereka ingin pergi tanpa membayar. Okey, dan itu sudah pun berjaya dilakukan. Akan tetapi timbul kejadian-kejadian pelik yang ajaib di situ. Apa yang berlaku adalah ketika mereka ingin melarikan diri, mereka ternampak seorang pakcik yang sangat tua sedang mencari makanan di dalam tong sampah. Jadi tadi ni cita-cita nak jadi jahat ya, tapi apa yang terjadi adalah mereka tiba-tiba merasa simpati kepada pakcik itu. Lalu dibawa pakcik ni tadi ke kedai mamak yang mereka nak kenakan itu. Apa yang berlaku adalah mereka bagi pakcik tu makan sebab mereka rasa mereka boleh membayar makanan yang mereka order kepada pakcik tersebut. Dan akhirnya pada ketika ingin mengeluarkan bayaran, duit tak cukup. Jadi apa yang terjadi? Kejahatan mereka tadi, mereka terpaksa akui kepada mamak kedai nasi kandar itu. Dan mereka bercita-cita untuk melakukan kesalahan kepada mamak kedai nasi kandar. Apa yang berlaku? Mamak itu memaafkan mereka. Sebab apa? Sebab tindakan membawa pakcik tua yang lapar ini tadi. Jadi di situ mereka mula baca, oh kita cuba untuk buat jahat, tapi kita dibalas dengan kebaikan. Okey, cerita ni ya, saya kata dalam novel ini, memang saya kalau tengok novel ni nampak macam novel yang bagi saya kurang menarik daripada latar kulit bukunya. Jadi saya tidak menjangkakan hal-hal yang besar. Tetapi saya sudah pun mengenali latar belakang pengarang ini. Jadi saya tahu mesti ada sesuatu daripada novel ini. Jadi apa yang terjadi, saya susun ya, ada 5 kejadian yang berlaku yang akhirnya mengheret kedua-dua sahabat baik ini untuk berubah. Yang tadi yang tak peduli. Kalau kata pergi kerja, mengularnya tu, orang belah utara ke memang fahamlah mengular tu macam curi tulang. Kerjanya tu mungkin sepatutnya 8 jam, dia kerja 2 jam saja atau 3 jam saja, selebihnya dia tidur. Okey, itu yang berlaku. Okey, dalam keadaan ini saya kata ada 5 kejadian yang saya susun yang akhirnya membawa mereka ini menjadi orang yang mula memikirkan tentang kehidupan. Pertama, kejadian di restoran mamak tadi. Berniat untuk melakukan kejahatan, dipertemukan dengan seorang pakcik tua sedang menyolongkan tong sampah untuk mengisi perut. Yang kedua, bertemu dengan 2 orang pakcik yang kehilangan kasut selepas menunaikan solat Jumaat. Lalu mereka berdua memberikan selipar mereka kepada pakcik tersebut kerana prihatin akan keselamatan kaki kedua-dua pakcik itu. Mereka pulang jalan kaki tanpa selipar. Dalam perjalanan ternampak pula sebuah kedai emas dirompak. Jadi mereka terlibat pula sampai ada yang tanya, ni siapa dia yang duk merompak tengah-tengah hari Jumaat ni? Okey. So mereka ternampak, mereka bantu mengejar perompak itu. Mereka dah dapat tangkap perompak ini tadi ya. Tuan kedai emas meminta bantuan mereka untuk menghantar seorang pelanggan kedai emasnya yang sudah pecah air ketuban untuk ke klinik bersalin swasta 80 meter dari kedai tersebut. Mereka ini dengan tanpa selipar itu menolak kakak yang ingin yang syarat ingin melahirkan ini ke klinik dengan kaki yang cedera. Kemudian sambil fikir, kakak ni dah nak bersalin, masih lagi nak pergi kedai emas beli emas ke? Cara mereka cara pengarang ini menyampaikan peristiwa tersebut dengan sangat bersahaja. Apabila kita baca, semua peristiwa ini sebenarnya bila kita baca, kita tak perasan bahawa peristiwa ini adalah peristiwa besar. Ya, peristiwa yang memberi hikmah sebenarnya. Tetapi apabila kita pecahkan, kita aturkan, baru kita tahu bahawa ya, ini satu peristiwa besar. Kemudian dalam pertemuan tersebut beliau terserempak kembali dengan suami wanita yang mereka tolong. Kemudian suami wanita itu menawarkan pekerjaan seperti kontrak memotong rumput, mengecat bangunan dan kedi golf di Bukit Jambul. Semua itu dipandang sepi oleh kedua-dua sahabat ini kerana pada waktu itu mereka belum ada kesedaran untuk berubah. Dan pada waktu itu mereka merasakan mana layak mereka buat kerja, potong rumput, cat bangunan dan sebagainya. Dan pada bab ke-8, Ruhi dan Azrai mendapat semangat untuk mengubah kehidupan mereka.
dengan semua pengalaman dan kejayaan orang-orang yang telah mereka saksikan. Misalnya ya, tadi saya sebut tentang penyelia kafe Ruhi bekerja, dan penyelia itu adalah dari Nepal. Ada kisahnya, si Ramesh ini, sebab penyelia ini bernama Ramesh, Ramesh ini mampu untuk menghantar pulang wang hasil titik peluhnya sebanyak 1,000 setiap bulan ke kampung. Dan pada waktu itu mereka berfikir mereka hanya mampu hantar kepada ibu mereka. Kebetulan Ruhi ini sebatang kara, Azrai masih punya ibu, dan hanya mampu untuk hantar RM600. Pada waktu itu mereka mula perasan bahawa semua kejadian, semua yang dilihat itu sebenarnya adalah sesuatu lonjakan untuk mereka berubah, mula berfikir tentang kehidupan dan sebagainya. Dan saya petik satu dialog yang dilontarkan Azrai ya. Sekejap, saya ambil daripada novel ini. 143. Sebenarnya novel yang sangat mudah tetapi syarat maknanya. Dia ada kritikan, pelbagai kritikan ada di dalam novel ini. Okey, ini saya petik ya dialog Azrai berkata kepada Ruhi, kau tahu Ruhi, aku sebenarnya sudah lama tak sedar. Sudah lama sedar, tapi baru sekarang aku sedar sungguh-sungguh. Untuk berjaya, untuk hidup senang, kita kena usaha sendiri. Kalau asyik membebel saja, cakap hidup susah, hidup sempit, ekonomi meleset, tapi malas. Ya, sampai jadi jenazah pun hidup kita takkan berubah. Sampai bila kita nak jadi bangsa subsidi? Perasan atau tidak? Saya kata ini novel yang ringkas, mudah, tetapi kritikan dia sangat besar. Sampai bila kita nak jadi bangsa subsidi? Bangsa bertongkat. Semuanya nak harap bantuan. Bangsa yang selalu meminta-minta adalah bangsa yang senang dipijak. Ini Azrai bercakap setelah dia sedar bahawa dia perlu melakukan perubahan dalam hidupnya. Jadi kalau saya tengok di sini ya, ada satu yang dinyatakan oleh Ruhi pula. Matlamat Ruhi kini hanyalah mahu membetulkan hidupnya yang banyak lompong. Tidak mahu lagi dia membiarkan dirinya di penjara kenangan lalu. Dia harus bergerak meninggalkan ruang duka. Masa untuk berhibah-hibah sudah tamat. Sekarang waktu untuk bekerja, cari duit, cari masa depan. Yang ini saya kata, novel ini mempunyai tema yang besar. Tema untuk menunjukkan bahawa manusia seperti Ruhi dan Azrai boleh berubah. Okey. Tidak hanya mengubah masa depan, Ruhi dan Azrai juga digambarkan sebagai dua lelaki yang betul-betul menghargai hidup dan orang sekelilingnya. Apabila kehidupan mereka berubah, secara tidak langsung mereka dipertemukan dengan majikan yang baik dan prihatin seperti Encik Victor. Ini yang dimaksudkan ya. Ketika kita melihat kehidupan kita itu sebagai sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang tidak menguntungkan, melihat kehidupan orang lain sebagai sesuatu yang lebih indah. Oh, orang itu kaya, orang itu tak apalah mak bapak dia ada, orang itu tak apalah majikan dia bagus. Yang disalahkan adalah apa yang berlaku ke atas diri dia. So dalam konteks ini, apabila dia mula berubah, mereka dua watak ini mula berubah cara fikir, cara bekerja, akhirnya semua kebaikan itu datang dengan sendirinya. Apabila mereka bersungguh-sungguh bekerja di kafe Encik Victor, apa yang terjadi? Majikannya itu, iaitu Encik Victor, adalah majikan yang baik dan prihatin. Kawan-kawan yang baik seperti Puspa. Dan mereka ini bertemu dengan kawan-kawan yang baik, berbeza dengan kehidupan mereka yang awal tadi. Bab 1, bab 2, 3 ya. Semua kegiatan termasuk kelab bola sepak kampung. Dia ada liga kampung dalam novel ini. Mereka juga mendapat sambutan. Liga kampung yang mereka banggakan itu mendapat sambutan. Saya baca novel ini walaupun terlihat sangat sederhana, tetapi pengajaran yang ingin ditampilkan oleh pengarangnya sungguh luar biasa. Ada satu falsafah besar yang saya kutip daripada novel ini. Ya, ini falsafah besar yang tidak ada di dalam novel ini, tetapi ini yang saya nampak ya. Sebelum mengharapkan keajaiban, hal yang paling utama adalah ubah pola fikir kita terhadap semua hal yang berlaku di sekeliling kita. Atau ada kata-kata yang saya petik, do the right thing. It will gratify some and astonish the rest.
Hal ini berlaku kepada watak ruhi dan watak sparring partnernya, iaitu Azrail dalam novel ini. Apabila mereka mula melihat atau mula melakukan sesuatu dengan baik, maka hal-hal baik juga akan berlaku pada hidup mereka. Okey, ada satu kisah yang menarik juga selain daripada Pak Cik Tiang 56 tadi ya. Ada satu kisah lucu yang saya rasa kisah ini ditampil, peristiwa ini ditulis dengan bersahaja, tetapi impaknya apabila kita membaca dengan kisah hidup ruhi yang begitu luar biasa dan berat, cara pandang yang berbeza dan sebagainya. Ketika kita membaca itu, kita tak perasan bahawa peristiwa ini akan menghadirkan sesuatu yang membuatkan kita akan ketawa dengan secara tidak sedar. Ada satu kisah lucu yang sangat bermakna dalam novel ini. Pada ketika Kamal, ketua pasukan Jelutong Star, ini adalah ketua pasukan bola sepak yang Ruhi dan Azrail turut serta, membawa Ruhi bertemu calon penaja jersey dan kasut untuk pasukan mereka. Mereka ini adalah Liga Kampung, satu pasukan yang tidak mendapat apa-apa tajaan. Jadi apa yang dibuat adalah mereka berusaha untuk mendapat tajaan. Akhirnya mereka dapat satu tajaan daripada seorang Cina di Bukit Mertajam. Alan Tam adalah kawan kepada Kamal. Jadi Alan Tam ini yang memperkenalkan Ahwan, tauke kedai keranda di Bukit Mertajam. Peristiwa ini memang menarik ya. Dalam keterpaksaan mencari sponsor pasukan, mereka bertemu dengan Ahwan yang bangun dari dalam keranda dengan wajah putih pucat, satu warna dengan dinding kedai. Pada waktu itu mereka pergi ke kedai keranda itu untuk mencari taukenya, cari-cari tak jumpa. Yang ada adalah tiba-tiba keluar satu jasad daripada keranda. Jadi di situ saya rasa macam dia nak menyampaikan sesuatu yang besar, tetapi dia tutup, dia ilusikan dengan cerita-cerita yang agak lucu. Sebenarnya yang di sini yang cuba disampaikan ini ya, situasi ini berupaya mencetuskan ketawa secara spontan. Dan pembaca boleh membayangkan suasana itu dengan cemerlang. Kita seolah-olah tiba-tiba kita boleh bayangkan di kedai keranda, orang keluar daripada keranda, rupanya dia bukan mati, dia adalah toke buat keranda itu sendiri, dan perbualan mereka itu sangat lucu. Kemudian tetapi di sebalik semua kelucuan tersebut, Ahwan ini adalah orang yang berjanji untuk memberi tajaan yang diminta. Tetapi bukan dengan duit jualan keranda, kerana dia mengerti bahawa orang Melayu banyak pantangnya. Ahwan bersedia memberikan tajaan dari keuntungan bisnes duriannya. Selain itu, pasukan Jelutong Star mendapat pakar strategi serangan tanpa bayaran. Maksudnya sebelum ni tak ada siapa pandang mereka ya. Tapi disebabkan usaha, disebabkan mereka sudah berubah dan sebagainya, secara tak langsung macam saya sebutkan tadi, semua kebaikan itu datang dengan sendirinya. Kemudian ya, pada akhiran novel ini kita dihadirkan dengan situasi menghiris. Okey, ini bukan suatu novel yang mula sedih, pertengahan konflik, kemudian di akhirnya bahagia, beranak cucu dan sebagainya. Tetapi dia menghadirkan satu pengakhiran atau peristiwa yang menghiris hati pembaca. Di sebalik kita sudah pun terhibur dengan perubahan yang berlaku dalam kehidupan Ruhi, di sebalik semua kemanisan yang diperoleh oleh Ruhi, lelaki ini juga berdepan dengan keadaan di mana dia perlu melepaskan cinta yang baru berputik kepada satu watak di dalam novel ini, iaitu Ivana. Pengajaran yang saya dapat dari novel ini, jatuh bangun, hilang tumbuh, berjaya, gagal, takut, berani, sedih dan bahagia, sebenarnya satu rencah yang silih berganti dalam kehidupan. Pertemuan Ruhi dengan Ivana mengajar Ruhi berdepan dengan sebuah cinta yang sukar difahami. Semakin mencintai kerana ditolak, dia semakin mencintai apabila Ivana itu menolak perasaan Ruhi. Berani menyatakan kebenaran apabila ketika dia sudah mula mampu untuk menerima kehidupannya dan mula berfikir untuk berubah ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Mulia, kekasihnya ini tadi, bekas kekasihnya yang sudah pun berkahwin itu datang memberitahu bahawa dia sudah pun bercerai kerana masih mencintai Ruhi. Dari sini saya kata Ruhi ini berani menyatakan kebenaran, dan di sini pada ketika ini dia mengaku untuk tidak,
saya tidak mahu lagi kembali pada kamu, tetapi saya sudah suka kepada orang lain. Jalinan hati di sebalik mural yang menjadi hobi Ivana. Sebab semua perasaan itu muncul melalui semua tingkah laku Ivana. Jadi kelainan yang ada pada Ivana itulah yang sebenarnya mengikat perasaan Ruhi. Dan cinta tak kenal bangsa, agama, falsafah dan pendirian hidup. Dalam konteks ini kita boleh tengok Ivana Pereira ini adalah seorang gadis bukan Muslim. Jadi di sini dia cuba tonjolkan pada halaman 302 menuju ke 312, kerana novel ini adalah novel dengan halaman 312. Pada 302 menuju ke 312 barulah pembaca akan berjumpa dengan tajuk novel ini, iaitu Kepada Adinda yang Jauh di Mata. Jadi saya baca novel ni, saya cari bila nak jumpa perkataan Kepada Adinda Jauh Mata ni. Ikutlah dia nak hantar surat kepada bekas kekasih yang telah berkahwin dan sebagainya. Itu tidak berlaku. Dan akhir sekali baru muncul perihal tajuk ini agak sukar ditemukan pada awal dan pertengahan cerita. Dan mungkin pembaca akan tertanya-tanya, apa kaitan kisah Ruhi dengan tajuk novel ini? Novel ini tidak seperti kisah cinta biasa kerana tidak menjanjikan percintaan yang berakhir dengan kebahagiaan, tetapi menamatkannya dengan gerit tidak lengkap. Saya beri dia kalau di universiti kita ada gerit tidak lengkap kerana belum menyelesaikan lagi semester berikutnya. Jadi untuk kisah cinta atau kisah hidup Ruhi ini, saya kata dia adalah sebuah kisah yang tamat dengan gerit tidak lengkap. Sama seperti kehidupan yang hidup dengan pancaroba, selagi hayat di kandung badan, begitulah tanggungjawab kita sebagai manusia, iaitu memberi makna pada kehidupan masing-masing. So dalam cerita Kepada Adinda yang Jauh di Mata, memperlihatkan bagaimana Ruhi ini menemukan hala tuju hidupnya, yang pada asalnya dia tidak merasakan apa-apa yang menarik dalam hidup dia, dan akhirnya dia mula sedar dengan semua peristiwa yang hadir di dalam sepanjang kehidupan beliau. Jadi apa yang saya boleh kata sebuah novel yang menarik, syarat pemikiran, kerana saya kata penulis ini, pengarang ini sebenarnya melakukan kajian sebelum menulis. Ketika dia ingin menyampaikan satu maklumat itu disampaikan dengan baik di dalam novel. Misalnya ada juga dijelaskan apa itu mural, kenapa perlu, apa beza mural dengan vandalisme. Kemudian penyakit yang dihinggapi, atau bukan dihinggapi macam menghinggap nyamuk aja penyakit yang ditanggung oleh Ivana adalah penyakit yang hampir sama dengan yang berlaku pada Stephen Hawking. Dan itu diterangkan dengan baik bagaimana nantinya Ivana ini akan meninggal dengan cara yang sadis, iaitu berlaku lumpuh dan sebagainya, tidak boleh bernafas dan sebagainya. Dan bagi saya, kalau nak di-compare, kalau kita katakan kita nak bandingkan dengan satu novel popular, ini sebuah novel yang menghadirkan kisah cinta dalam cara yang berbeza, menemukan diri dengan cara yang berbeza. Pada permulaannya saya percaya bahawa kalau ada pembaca yang mendapatkan novel ini, pembaca itu akan rasa sangat terganggu kepada sikap yang ditunjukkan oleh pengarang pada bab 3 dan bab 4, iaitu Ruhi ini adalah antara, pada waktu itu kita akan berfikir bahawa wajar kehidupan Ruhi begini, ditinggalkan kekasih kerana sikapnya yang biadab. Tetapi orang yang begini biadab akhirnya menemukan kehidupan dalam erti kata sebenar, tidak menghadirkan awak mesti menjadi CEO dan sebagainya, tetapi cukup sebagai pemotong rumput, mengecat rumah, membasuh simen dan sebagainya. Itu sebagai sumbangan kepada kehidupan orang lain. Dalam konteks ini kita boleh tengok pada Azrai, bagaimana dia mula berbakti kepada ibunya di kampung dan adik-adiknya. Sejauh itu saya rasa ini yang saya dapat daripada novel Mahizan Hussein. Menarik, cuma
pada kulit buku ini sahaja yang saya rasa kurang menarik perhatian pembaca. Mungkin saya salah, tetapi ini pandangan saya. Tetapi secara peribadi yang saya baca, dan saya baca setiap satu perkataan tersebut sebab saya takut ketika saya membaca dengan keadaan melompat-lompat pada satu novel yang perlu saya tekuni, saya akan kehilangan makna yang cuba disampaikan. Okey, setakat itu sahaja yang boleh saya sampaikan. Saya berharap penjelasan saya itu boleh menarik perhatian orang lain untuk mendapatkan novel terbaru Mahizan Hussein ini, dan tenggelam bersama-sama pemikiran yang cuba disampaikan oleh Mahizan Hussein. Baik, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.